Berita Al-Hijrah 25 Rabiul Awal 11 November, buang sisa berjadual ke lubang tandas 4 individu di Reman. Juga kerap tiada air sampai bila? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Pencemaran Sungai Selangor sehingga menjejaskan lebih 1 juta akaun pengguna didapati berpunca daripada pelepasan haram yang disyaki bahan berjadual ke dalam sistem pembentungan IWK melalui lubang tandas dari sebuah premis di Rawang. Penemuan awal mendapati bau bahan yang ditemui adalah sama seperti bau di loji rawatan kumbahan IWK dan loji rawatan air LRA. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Men berkata perbuatan tidak bertanggungjawab itu dilakukan sebuah premis tidak berlesen di Taman Velok Sarawak. Bagaimanapun premis itu telah disita oleh Majlis Perbandaran Selayang. Beliau dalam pada itu menegaskan pengurusan bahan berjadual juga perlu diberi perhatian yang serius. Jelasnya bahan buangan itu perlu dikitar semula atau dilupus di premis yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar sahaja kerana ia berbahaya dan boleh mendatangkan risiko kesihatan kepada manusia. Datuk Seri Tuan Ibrahim turut mengingatkan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah menyebabkan pencemaran air. Punca pencemaran air itu dikenal pasti kurang daripada 24 jam hasil tindakan pantas dan kerjasama agensi-agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sementara itu, kira-kira 40,000 liter bahan buangan berjadual yang disimpan di 40 tong ditemui di sebuah premis yang dijadikan stor penyimpanan di Jalan Velox 2 di Rawang. Ia dipercayai mempunyai kaitan dengan punca pencemaran di Sungai Selangor sehingga menyebabkan henti tugas di loji rawatan air. Ketua Polis Daerah Gombak Asisten Komisioner Arifai Tarawi berkata pihaknya mendapati 40 tong berisi bahan buangan itu telah berada di premis berkenaan sejak 2 minggu lalu. Operasi yang bersepadu dibuat ini juga telah menjejaki ke kawasan inilah. Setelah meninjau kawasan sekitar ini, dapati hasil bau solvan yang dijumpai, yang ditemui lebih kurang 8 ton pada mulanya itu di loji kumbahan IWK itu menjejaki pasukan ke premis yang ini. Jalan Velox 2, premis nombor 32, didapati satu premis yang telah disewakan sebagai stor untuk menyimpan bahan-bahan yang dipercayai untuk dilupuskan. Tambah beliau, pihaknya kini sedang mengenal pasti jika wujud premis dan kilang lain yang menyumbang kepada kes pencemaran berkenaan. Mengulas lanjut, SCP Arifai berkata, polis juga sedang memburu saki-baki suspek lain bagi membantu siasatan. Sebelum ini, siasatan awal mendapati terdapat pembuangan bahan kimia yang disalur melalui lubang kumbahan di dalam premis berkenaan yang mengalir ke loji rawatan kumbahan Indah Water Konsortium IWK yang jaraknya kira-kira 300 meter dari premis itu. Pihaknya juga masih menunggu laporan bagi mengenal pasti jenis bahan buangan yang mengakibatkan pencemaran di Sungai Selangor. Dan susulan penemuan punca pencemaran bau berkenaan 4 individu termasuk seorang lelaki warga Bangladesh di Reman 7 hari bagi membantu siasatan. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 430 Kanun Keseksaan iaitu melakukan khianat dengan menyebabkan bahan buangan dilupuskan ke dalam sungai. 2 daripada suspek termasuk seorang wanita adalah pengarah syarikat pembinaan jalan raya. Magistrate Nur Hafizah Rajuni memerintahkan semua suspek di reman bermula hari ini sehingga 17 November mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Terdahulu 4 individu termasuk seorang wanita ditahan malam semalam hingga awal pagi tadi selepas dipercayai terbabit dengan pencemaran bau seakan pelarut di Sungai Selangor semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad sebelum ini berkata, keempat-empat suspek ditahan di Gombak, Damansara dan Kelana Jaya Selangor. Mereka yang ditahan terdiri daripada 3 individu tempatan berusia 40 hingga 43 tahun termasuk seorang wanita serta seorang lelaki warga Bangladesh.
Menurut Datuk Fazil, siasatan awal mendapati wanita berkenaan adalah penama yang didaftarkan dalam Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM yang menyewa premis di Rawang. Seorang lagi lelaki tempatan dan pekerjanya iaitu lelaki warga Bangladesh berkenaan menumpang stok bahan kimia di premis terbabit. Sementara itu, 4 loji yang dihenti tugas sebelum ini kembali beroperasi jam 2.40 pagi tadi selepas bacaan kosong ton sebanyak 3 kali berturut-turut direkodkan. Air Selangor dalam pada itu sedang berusaha menstabilkan sistem agihan sebelum bekalan air dapat diagihkan kepada pengguna. Air Selangor menerusi makluman terkini menyatakan pelan pemulihan dibahagikan kepada 2 kumpulan, di mana kumpulan pertama merangkumi 599 kawasan yang dijangka pulih sepenuhnya pada jam 3 petang esok, manakala kumpulan kedua pulih sepenuhnya jam 3 petang 13 November merangkumi 680 kawasan. Semalam lebih sejuta akaun pengguna terjejas selepas 4 loji rawatan air fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang terpaksa dihenti tugas ekoran pencemaran di Sungai Selangor yang melibatkan 1,279 kawasan. Masalah gangguan bekalan air akibat pencemaran Sungai Selangor yang kerap berlaku memberi tekanan kepada peniaga untuk meneruskan operasi seperti biasa. Sudahlah perniagaan merosot ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Gangguan bekalan air tidak berjadual sebagaimana yang berlaku semalam dan sebelum ini memaksa mereka menanggung kerugian. Malah ada yang terpaksa menutup perniagaan buat sementara waktu. Menurut pengusaha restoran nasi kandar Burhan Muhammad, beliau terpaksa membeli 2 buah lori tangki air bagi memastikan kebersihan makanan dan minuman terjamin. Sepanjang PKPB, perniagaannya merosot sehingga 70% dan ketika bekalan air terputus pula, beliau terpaksa menanggung kos tambahan. Dia punya kos macam satu roti canai, kita kena bagi satu pinggan, satu set of fork and spoon, dal kari, fish curry, dia punya kos dah dekat 40%. Dan kita mana ada untung. Because of the customer hygiene, kita kena tanggung. Satu bulan dah 3-4 hari. Tiap-tiap bulan sekarang dah jadi terakhir. Tak tahu apa masalah. Kerajaan kena ambil tindakan tegas sebab air ini only dekat Selangor. Bukan negeri lain. Why only Selangor? Lain pula, nasib peniaga kecil. Ada dalam kalangan mereka terpaksa menutup kedai dan jika situasi ini kerap berlaku, ia akan menjejaskan pendapatan harian mereka. Dekat rumah mesti sama juga. Tadi esok semalam kita dah standby air semua nak baldi. So kita pun tak tahu berapa hari. Mungkin 2-3 hari ke. Yang mana boleh kita simpan air, kita simpan lah. Ya, kalau tak ada, terpaksa kita tutup kedai. So kita nak balik cuci pun susah juga kalau tak ada air. Memang susah lah kalau nak sebab saya meniaga air, tapi memang perlukan air lah. Memang nak basuh dia punya cawan ke apa ke semua memang susah lah. Memang terjejas. Customer sekarang pun COVID memang dah kurang tapi air lagi tak ada lagi masalah. Bagi penduduk yang terjejas, ternyata mereka sudah muak dengan masalah gangguan bekalan air tidak berjadual yang berlaku hampir setiap bulan. Tahun ni saja saya rasa dah 6 kali, 7 kali tiap-tiap bulan. Kecuali bulan 6 saya rasa yang tak ada gangguan air. Tiap-tiap bulan ada gangguan air. Masalah pula sekarang tengah PKP, sekolah cuti, kebanyakan saya dah tak ada anak. Anak semua dah besar-besar dah kerja. Tapi orang yang banyak anak tak sekolah masa ni lah, anak semua kat rumah. So masalah gitu. Ada orang anak yang masih pakai lampin, nak basuh. Orang ada bila mak bapak yang tua-tua nak diuruskan, perlukan air. Dia tak ada elektrik daripada tak ada air. Mengikut rekod, tahun ini sahaja gangguan bekalan air di Selangor berlaku 9 kali, iaitu pada Februari, Mac, April, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober dan November. Semalam, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM berharap isu berkenaan dipandang serius dengan tidak hanya memperuntukkan undang-undang yang ketat, malah lebih kepada penguatkuasaan dan tindakan.
Susulan tuduhan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing yang mendakwa Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah takut mati dan tidak turun padang menyokong petugas frontliners khususnya di Sabah. Petang tadi Tan Sri Dr. Nur Hisham menjawab isu berkenaan menerusi sidang media hariannya dengan memetik ayat Al-Quran tentang kematian. Jadi tidak timbul isu yang kita takut mati. Jadi kalau kita lihat kullu nafsin zaikatul maut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sebagai orang Islam, kita terima kematian tu di mana-mana saja akan berlaku. Bukan hanya turun padang ataupun tidak. Jadi apa yang penting ialah kita pasangkan niat kita untuk melaksanakan tugas kita. Dan kita niat kita ialah untuk memutuskan rantaian COVID-19 dalam negara kita. Dan inilah tujuan utama untuk kita. Jadi kita boleh selisih pendapat, tetapi yang pasti apa yang kita laksanakan ialah untuk memutuskan jangkitan COVID-19 supaya kita dapat selamatkan negara kita daripada peningkatan kes-kes COVID-19 dan juga kadar kematian. Isu yang dibangkitkan Datuk Seri Tiong menjadi hangat di Dewan Rakyat sehingga berlaku insiden bertikam lidah. Beberapa ahli parlimen turut mendesak Datuk Seri Tiong memohon maaf di atas tindakannya yang disifatkan mempunyai unsur penghinaan. Sementara itu, kes COVID-19 di negara ini setakat 12 tengah hari tadi merekodkan penurunan kepada 822 kes berbanding semalam 869 kes. 2 kematian baru direkodkan menjadikan bilangan kumulatif yang maut 302 kes. Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini konsisten dengan keputusan untuk menangguhkan saingan bola sepak Piala Malaysia yang dilapor berbaki 7 lagi perlawanan. Meskipun rayuan telah dibuat Liga Bola Sepak Malaysia atau MFL, namun Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kekal dengan pengumuman sebelum ini sambil memperincikan alasan mengapa ia tidak wajar diteruskan buat masa ini. Dan dia tidak bermain hanya setakat jumlah pemain itu saja yang berada di padang, tetapi kru ya, petugas teknikal dan lain semua ramai yang berada bersama mereka. Mereka balik dalam satu bas yang sama, pergi bermain dalam satu bas yang sama, mengadakan latihan, dan di dalam bilik persalinan juga. Agak sukar untuk mengawal SOP di dalam bilik persalinan kerana tidak ada siapa yang berada dalam bilik persalinan untuk mengawal pergerakan dan sebagainya. Sementara itu, pasukan JDT yang dijadual menyertai Liga Juara-Juara Asia ACL minggu depan juga dilarang untuk ke Doha, Qatar bagi tujuan itu. Ini kerana, kata Datuk Seri Ismail Sabri, polisi kerajaan masih kekal dengan penutupan pintu sempadan negara dengan tiada kebenaran warga asing memasuki negara ini dan rakyat tidak dibenarkan keluar. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di Medan 88 Salak Tinggi Sepang, Selangor bermula 12 November hingga 25 November. Berselindung di sebalik bengkel, kegiatan geng Cepet yang aktif mencuri motosikal tumpas dengan penahanan 5 individu. Serbuan polis di sebuah bengkel di Sungai Petani itu juga menemukan rangka dan komponen motosikal yang dilapor hilang di 4 daerah di Kedah, Pulau Pinang dan Selangor. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star Superintendent Muhammad Rizwan Saleh berkata tangkapan ke atas suspek berusia 19 hingga 50-an itu dilakukan di sekitar Alustar dan Kuala Muda berdasarkan maklumat dan bisikan. Pihaknya turut merampas 24 buah enjin dan rangka motosikal yang dilapori hilang, 30 buah enjin, 6 buah rangka dan sebuah motosikal tanpa nombor chassis yang disimpan di stor bengkel berkenaan. Curi, kemudian ada satu broker. Satu ke dua? Dua orang broker. Kemudian broker ni akan hantar kepada lelaki Cina berkenaan untuk dijual. Pasaran dia tu sekitar Alustar dan juga Sungai Petani. Di dalam satu bangunan yang memang disusun barang-barang ni. Maknanya memang dikhaskan lah di situ. Something macam barang panah lah. Barang panah masuk dalam tu.
Hasil soal siasat, kumpulan ini dipercayai aktif melakukan kegiatan jenayah curi motosikal di daerah Kota Star sejak 2018. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Kesiksaan dan jika sabit kesalahan, hukuman penjara 1 hingga 7 tahun dan denda. Selepas ini, henti beri tekanan kepada keluarga Suria. Segelintir warganet yang sewenang-wenangnya membuat spekulasi dan fitnah berhubung kes pembunuhan Siti Nur Suria Ismail 19 tahun boleh menambahkan tekanan sama ada kepada keluarga mangsa maupun keluarga suspek. Orang ramai perlu lebih sensitif dan berhenti mengecam memandangkan keluarga masih lagi terkejut dengan tragedi menyayat hati itu. Pakar Kaunseling dan Motivasi Badan Inisiatif Jalinan Nasional atau BINA, Datin Ira Rohaya Muhammad Aziz berkata ketika ini keluarga mangsa amat memerlukan sokongan moral bagi mengelak kesan yang lebih teruk. So hari ini kita minta kerjasama daripada semua, tak kiralah di media sosial ataupun di luar, supaya tidak membuat kecaman-kecaman dan sebagainya, kerana itu boleh memberi kesan yang mungkin yang kurang baik, okey, kepada kedua-dua pihak. Jadi kita mesti kena memberi sokongan yang padulah dan juga melihat dan biarkan badan-badan yang bertanggungjawab untuk membuat tugas mereka. Terdahulu, Datin Ira berkunjung ke kediaman keluarga mangsa Allahyarham Siti Nur Suria di Kampung Beladau Kepong, Kuala Terengganu. BINA menerusi Ketua Pengarahnya Datuk Seri Khairul Huzaini Zamzani menyerahkan sumbangan barang keperluan asas kepada keluarga arwah. Sebelum ini, bapa kepada Siti Nur Suria yang dibunuh kejam pada 1 November lalu merayu kepada orang ramai agar berhenti membuat serta menyebarkan spekulasi berhubung kematian anaknya. Ismail terkilan dengan tindakan tidak bertanggungjawab itu sedangkan informasi yang ditularkan itu tidak sahih, malah menyimpang dari siasatan polis. Ketika orang lain seusianya mempunyai rumah yang selesa dan boleh berehat dengan tenang bersama keluarga, lain pula bagi warga emas ini. Meniti usia tuanya Osman Siddiq 62 tahun tinggal di sebuah pondok kecil diperbuat daripada zinc di Jalan Sultan Nazrin Shah, Ipoh. Menurut Osman, dia mula tinggal di dalam pondok terbabit setelah lebih sebulan hidup sebatang kara di pusat bandar itu dengan mengambil upah menjahit kasut. Katanya walaupun pondok tersebut hanya berkeluasan 1.8 meter kali 1.2 meter, namun ia sudah cukup untuknya bekerja dan melelapkan mata. So, pasal tidur dekat sini selesa ke, Cik? Tak berapa selesa tapi terpaksa. Kalau macam malam-malam macam mana? Sebab dia tak ada elektrik kan? Elektrik tak ada. Elektrik tak ada tapi saya dah pasang itu lampu apa tu, dia USB charge punya. Ini saya charge tangga charge. Malam dia boleh pakai sampai terus satu malam jalan, dia tak ada mati. Bili itu saya beli dekat melalui online tu. Boleh pakai itu. Cuma tak boleh pasang kipas atau TV, semua tak ada lah. Ketika ditemui TV Al-Hijrah, Osman yang sebab mengenangkan isterinya Suhaila Samsudin berkata dia mengambil keputusan untuk tinggal di pondok itu selepas kematian arwah Julai lalu. Menurut Osman, perkahwinan mereka tidak dikurniakan anak dan kehidupannya semakin terumbang-ambing selepas diminta keluar dari rumah sewa apabila isterinya meninggal dunia. Beliau yang menjadi tukang kasut hampir 47 tahun berkata keadaan menjadi semakin sukar apabila pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP disebabkan COVID-19 menyebabkannya menghadapi masalah kewangan. Namun dengan keprihatinan orang ramai, pondok berkenaan berjaya dibina menggantikan pondok kayu lama yang digunakan sebelum ini untuk menjahit kasut. Katanya setiap hari dia akan menumpang mandi dan bersolat di ruang pejabat berhampiran hasil ihsan seorang usahawan. Bercerita mengenai kemahirannya menjahit kasut, Usman berkata kemahiran itu dipelajari daripada bapa dan dijadikan sumber pendapatannya. Dia mengenakan upah antara RM10 dan RM20 untuk membaiki kasut dan dapat disiapkan dalam masa 30 minit. Mereka yang ingin membantu boleh menyumbang ke akaun Bank Rakyat bernombor 2201 5162 0868 atau hubungi Osman di talian 017 4388 197.
Strategi mewujudkan Pelan Induk Wakaf Nasional menerusi Belanjawan 2021 antara inisiatif bagi pembangunan sosio-ekonomi Islam yang dilihat satu instrumen penting dan berkesan untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam dalam masa sama mengejar ganjaran akhirat. Kita juga memfokuskan kepada soal pembangunan sosioekonomi melalui kita memperkenalkan dan mengarus-perdanakan konsep wakaf yang akan dikelolakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia, dan kita akan wujudkan tabung wakaf Malaysia, dan juga yang paling penting kita akan mewujudkan Pelan Induk Wakaf Malaysia yang dapat. Jadi bukan sahaja kita memfokuskan soal pembangunan dan juga instrumen penting keuntungan duniawi, tapi juga sampai ke akhirat. Peruntukan 1.4 bilion ringgit dalam pengurusan hal ehwal Islam dilihat mengangkat institusi pendidikan Islam dengan menghargai guru kafah dan guru takmir. Selain itu, kebajikan Imam, Bilal, Siak dan Noja juga diberi perhatian dengan memperkenalkan skim bencana pekerjaan perkeso. Ahmad Marzuq ditemui Berita Al-Hijrah selepas bersiaran dalam program Bual Bicara Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Kempen Beli Barangan Malaysia bukan saja membantu memulihkan ekonomi domestik, malah dapat memberikan pekerjaan baru kepada mereka yang kehilangan kerja akibat pandemik COVID-19. Menurut penolong pengarah kanan bahagian pembangunan perniagaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Rizwan Jaris, permintaan yang tinggi terhadap barang buatan Malaysia membantu peniaga meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Macam saya sebutkan sebelum ini, pernah saya sebutkan demand create supply, dan apabila supply maksudnya permintaan akan wujudkan bekalan. Bekalan ini akan menjana ekonomi ataupun pendapatan usahawan ataupun pengeluar di luar sana. Dan maka bila pendapatan itu meningkat di saat sukar ini, pekerjaan sentiasa itu akan kekal, malah mungkin mewujudkan pekerjaan baru untuk orang lain di luar sana. Jelasnya pemulihan ekonomi yang memberangsangkan bukti bahawa orang ramai mula sedar tentang kepentingan membeli barangan tempatan. Setakat suku ketiga tahun ini, KPDN HEP mencatatkan peningkatan menerusi platform jualan secara atas talian. Manakala 5 lagi kategori seperti hypermarket, supermarket atau superstore, kedai serbaneka dan stesen minyak juga menunjukkan peningkatan peratusan yang ketara. Sebarang pameran yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW perlu mendapat pengesahan pihak berkuasa termasuklah Jabatan Agama Islam Negeri bagi mengelak sebarang kekeliruan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata perkara yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW haruslah bersandarkan bukti yang tepat agar tidak membawa kepada sesuatu yang menyesatkan. Saya syorkan supaya setiap pameran yang hendak dilakukan sewajarnya mendapat kelulusan daripada pihak-pihak yang berkenaan, sama ada pihak muzium, pihak pengumpul artifak yang bertauliah atau berautoriti. Begitu juga dengan pihak yang terkait dengan jabatan agama atau institusi agama di sesebuah negeri, supaya apa yang dilakukan itu tidaklah membawa kepada pertikaian dan ketidakbenaran. Baru-baru ini timbul kontroversi berhubung pameran artifak Nabi Muhammad yang dilapor memalsukan sijil perakuan yang didakwa dikeluarkan Badan Berautoriti Arab Saudi selain tidak mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Agama Negeri. Media tempatan sebelum ini melaporkan hasil pemeriksaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, JHIK, mendapati barangan yang dikaitkan dengan Rasulullah yang dipamerkan adalah tidak benar. Difahamkan beberapa barangan pameran ialah rambut, janggut, darah dan peluh baginda. Ditumbuk ketika wawancara. COVID-19 yang mengancam dunia ketika ini tidak menghalang Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Syria. Atas dasar kemanusiaan, 6 delegasi dari MAPIM berangkat ke Turki bagi menguruskan bantuan khas berkenaan yang tertangguh sejak April lalu.
Kita telah pun membuat koordinasi pada awal tahun ini dan sehingga saat ini 30 kontena bantuan khas kepada Syria ini terbengkalai berada di gudang kita. Jadi kita diminta oleh pihak agensi wakaf kerajaan Turki untuk hadir menguruskan dan lebih daripada itu juga ada beberapa keadaan yang memerlukan kedua-dua pihak, khususnya bila kita membina 56 ekar tanah untuk dibangunkan sebagai Malaysian Refugees City for Syrian. Antara barangan yang disalurkan kepada rakyat Syria ialah 20,000 selimut musim sejuk, makanan, ubat-ubatan, alat pemanas, ambulan wakaf dan baju sejuk. Jelas Dr. Sani, misi kemanusiaan MAPIM di Syria kali ini adalah misi yang mencabar kerana semua delegasi perlu mematuhi SOP ketat yang ditetapkan kerajaan Turki, termasuk melakukan ujian saringan COVID-19 sebelum mendapat kebenaran berlepas ke Turki. Bagi misi kali ini, MAPIM membelanjakan lebih 12 juta ringgit bagi membantu rakyat Syria termasuk pembinaan Malaysian Refugees City for Syrian yang melibatkan pembinaan 1,000 rumah serta klinik, 4 buah sekolah, masjid dan juga Malaysia Central Kitchen. Dr. Sani ditemui berita Al-Hijrah sebelum berlepas ke Turki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam semalam. Sementara itu, orang ramai yang ingin menyumbang, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5628 3463 6987 atau layari laman web www.rayuansyria.com. Syarikat farmasetikal gergasi Amerika Syarikat Pfizer mengumumkan vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkannya berkesan sehingga 90%. Vaksin terbabit yang dibangunkan bersama firma Jerman BioNTech adalah salah satu daripada lebih 40 vaksin yang dibangunkan. Namun belum ada pihak lain yang mendakwa mencapai keberkesanan seumpama itu. Perkembangan berkenaan sekaligus mendorong pasaran saham melambung tinggi bersama lonjakan harapan untuk menamatkan pandemik mengerikan itu. Syarikat itu mendakwa keputusan ujian dilakukan terhadap lebih 40,000 orang menunjukkan pencapaian kritikal dalam usaha menghasilkan vaksin berkenaan ketika jangkitan global kini melepasi angka 50 juta, termasuk DAS yang mencecah 10 juta kes. Syarikat itu turut mendakwa mereka berupaya melepasi cabaran akhir untuk mengedarkan vaksin terbabit DAS akhir bulan ini selain mampu membekalkan hingga 50 juta dos ke seluruh dunia tahun ini dan 1.3 bilion lagi pada tahun depan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom mengalu-alukannya sebagai perkembangan yang memberansangkan. Vaksin berkesan dilihat sebagai harapan untuk menghapuskan kitaran wabak maut itu yang mengakibatkan sekatan dan perintah berkurung di seluruh dunia bagi mengekang penularannya. Pandemik itu juga turut menjejaskan ekonomi global selepas lumpuhnya beberapa sektor khususnya pelancongan dan perniagaan. Tidak dapat dipastikan motif individu yang sengaja menumbuk seorang ahli Kongres Peru ketika beliau diwawancara secara langsung di televisyen. Bagaimanapun, Reuters melaporkan ia dipercayai kerana anggota Kongres berkenaan menyokong tindakan pendakwaan ke atas Presiden negara itu, Martin Vizcarra. Dalam kejadian kemarin, Ricardo Burga yang ketika itu sedang ditemu bual tiba-tiba ditumbuk di bahagian muka sekaligus mengejutkan para pemberita yang berada bersamanya. Ahli Kongres berkenaan diperlakukan sedemikian kerana menyokong usul supaya Vizcarra didakwa dan digulingkan sebagaimana hasrat majoriti keseluruhan ahli Kongres lain. Dalam undian berkenaan, 105 menyokong tindakan mendakwa dan menggulingkan Presiden berkenaan, 19 tidak menyokong, manakala 4 lagi berkecuali. Vizcarra disingkirkan kerana disyaki menerima sogokan daripada pemaju ketika menjadi Gabenor wilayah pada 2014. Menurut pemimpin Kongres Manuel Marino, resolusi mengisytihar kekosongan jawatan Presiden telah diluluskan. Marino sendiri yang akan mengambil alih sementara tugas seorang Presiden hingga penggal semasa berakhir pada Julai tahun depan.
Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.